nahoda kemajuan. Jauh manapun ada ciptakan menjadi nyata. Tetap cekal, jangan lalai. Tetap gentar, jangan lolai. Setinggi manapun akan capai kita melonjak dari lantai. Wow, kita datang. Wow, kita datang. Wow, kita terbilang. Wow, kita terbilang. Mencari peluang, mencari cemerlang, mencari cemerlang. Wow, you can have. Wow, you can have. Wow, you can have. Wow. Assalamualaikum and great evening to everyone. Welcome to our session today, which is called Sembang You and I. So today in this session, we will talk about first step to success at UniKL. Before we get started, let me introduce myself. My name is Daniel Zakwan bin Saiful Zamzam. I'm a FICT student and currently on second semester. And not to forget our lovely panels, who is also from student FICT and also one from bachelor program. Panels, may introduce yourself. Alright, so Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Muhammad Arif Ashraf, and I am also a student of FICT semester 2. Okay. So Assalamualaikum, my name is Muhammad Faifi. So I'm also FICT from semester 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So my name is Muhammad Hazib bin Osman. I am also a student from FICT intake July 2021 and I am from Sabah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good evening everyone. My name is Muhammad Ridwan and I'm also from UniKL MIIT in Foundation Computer Technology semester 2 and I'm from Selangor. Alright, thank you for our panels. Looks like we're missing one, but it's okay. She'll come later. Okay, so today we're going to talk about a little about foundation in computer technology. Okay, foundation in computer is designed to emphasize on practical and hands-on, whereby the student participate actively for their learnings. This program will produce graduates who are knowledgeable and competent in computer technology fields, qualified and capable to pursue further education at University Kuala Lumpur or other institution of higher learning. This is self-sponsored program. Okay, this program aims is to prepare students enrolled to the bachelor program at University Kuala Lumpur in the field of information technology, computer science, and multimedia design and computer animation. To equip students with their academic knowledge and practical skill computing and technology, to improve students' English proficiency. Okay, so why choose FICT? Okay, first is scholarship available. It's located at the heart of Kuala Lumpur and easily accessible by public transport, which is LRT, monorail, and so on. Number 3 is it's hands-on lab practical. Number 4, experienced lectures. We have many experienced lectures. And number 5 is pathways to UniKL bachelor program or recognize any other universities. And the last one is conducive environment with excellent facilities like smart board, computer lab with iMac, gym, student salon, and etc. For the in foundation in computer technology, we have 2 semester, which is only for 1 year, and for semester 1 you're gonna have 8 subject, same with semester 2, and for your requirement to enter this program, you have to pass in SPM O level with at least grade C in 5 subjects. Damia, may you introduce yourself? Hello, Assalamualaikum and hi everyone. My name is Ishra Makida from Bachelor in Software Engineering, semester 2.
Alright, sorry. Welcome back. So we have not gonna have 5 minute break, so only 1 minute. Sorry. Okay, welcome back. Okay, so now kita nak tanya dekat kita punya ahli-ahli panel. Kita nak tanya beberapa soalan untuk mereka cerita to them to tell their story in FICT and also in Bachelor. Okay, first soalan is for Arif. Okay, Arif, I want to ask. Okay, kenapa pilih FICT lepas SPM? Kenapa? Okay, thank you. Hello, Assalamualaikum. My name is Arif. So I will be answering that question but in Malay and English. So it will be Manglish. So for why I said that the question is why I choose UniKL after SPM is because during lepas SPM je dah tahu nak buat apa kan. So kita orang adalah survey untuk dapatkan mana university selepas ni. So after searching for some universities, kita orang dapat cari, me and my friends jumpa UniKL. So kita orang daftar UniKL and also some other places, but after dapat those places, kita orang decide untuk ambil juga UniKL sebab UniKL sounds good lah. Alright, thank you Arif. Okay, so moving on to Faiz. Faiz, cuba cerita sikit, kenapa pilih FICT lepas SPM? Pilih FICT ni sebenarnya daripada Form 4 lagi minat untuk IT ni. So after having some research, I tengok dekat UniKL ni, dia punya program tu lebih spesifik. Like macam others university tu, I dah buat research tapi I tengok I lebih berminat dengan FICT sebab first foundation of course we have only like short sem kan, macam just 1 year. So after that I can sambung degree terus dalam UniKL yang sama, which is benda ni lebih senang sebab, and then the other reason sebab I tengok UniKL MIT ni kalau dari segi, yelah MIT kan, so memang dia untuk internet technology, so dia memang khas untuk IT. So maybe this can be more easier for me and get a learning state tu lebih mendalam lah kot. So sekarang ni saya dah habis FICT, so memang betul what I thought about this FICT. Thank you. Alright, thank you Faiz. Okay, now kita nak tanya kat Aziz. Okay Aziz, kenapa, okay tadi intro cakap daripada Sabah kan, so kenapa pilih FICT and UniKL MIT? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, saya buat pilihan untuk memilih FICT ni dari saya tingkatan 5. Dan masa tu ada mock interview, jadi sebabkan saya memang minat mendalam dalam bidang IT ni, jadi saya rasa macam saya kena cari universiti yang terbaik lah untuk saya sambung. Jadi saya dah buat research and saya jumpa memang macam Faiz juga tadi, saya jumpa UniKL ni menawarkan course yang terbaik, and which is FICT. Saya pilih sebab satu, memang dia lebih kepada exposure, mendedahkan kepada saya dan rakan-rakan saya yang lain tentang serba sedikit tentang IT, tentang basic knowledge yang perlu tahu dalam dunia IT sekarang ni. And satu lagi sebab saya tahu yang setiap asasi adalah salah satu platform sebagai jalan pintas ataupun shortcut untuk menyambungkan pelajaran ke bahagian ijazah sarjana muda ataupun kita lebih kenal sebagai degree. So saya pilih itu sebab saya nak cuba untuk cuba untuk mempercepatkan tempoh pembelajaran saya dalam bahagian universiti. So saya pilih FICT meskipun jauh, pilihan saya ni agak jauh daripada kampung halaman, tapi orang kata pengorbanan tu perlu untuk satu kejayaan. Okay, terima kasih Aziz. Okay, sangat Okay, so kita ada 4 orang FICT and ada seorang bachelor. So kita nak skip Ridwan dulu. Kita nak tanya Damia dulu tentang dia punya course. Okay, Damia, bila register untuk degree? Tahun bila register? Sebulan sebelum
degree start lah. Kiranya lepas dah dapat result semua tu, kita boleh tahu macam mana kita minat, bidang mana kita minat. Then boleh register untuk the course for degree. Okay, best, thank you. Degree pilih course apa? Oh, untuk degree ni saya pilih course software engineering. Tapi ada banyak lagi course lain macam PCSS, ada computer security, ada multimedia, ada animation. Saya pilih software engineering. Okay. Kenapa pilih software engineering? Sebab sebenarnya saya nak ikut family juga. Untuk saya pilih software engineering ni, saya tak nak pun. Tapi sebabkan family, saya pergi ke course tersebut sebab nak belajar lagi pasal coding semua tu, dan peluang pekerjaan pun maybe banyak saya dengar. Dan itu je lah. Okay, ada kisah soalan. Best tak belajar degree, maksudnya best tak degree dekat UniKL? Oh, software engineering setakat ni best lah. Tapi kadang-kadang kalau kita tak minat, kita boleh jadi stres juga. Macam saya macam tak minat sangat mula-mula, tapi bila ada ramai kawan yang boleh bantu kita dalam course ni, so jadi senang benda tu. So saya rasa best je sebab kita boleh buat ramai kawan dan buat coding semua tu. Jadi saya suka lah buat benda tu. Okay, thank you Damia. Tak apa, nanti ramai nak masuk BSE juga ni kat sini ni. Kawan-kawan saya ramai minat BSE ni. Macam Arif tu lah. Arif. Okay, jap. Ada soalan untuk panel. Oh ya, Ridwan, lupa Ridwan tanya soalan. Okay Ridwan, cuba cerita sikit perjalanan lepas SPM sampai sekarang. Sebab Ridwan ni sebenarnya dia tak sebaya dengan kita orang, dia berumur sikit. Cuba cerita sikit Ridwan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh jelas sikit dengan suara? Jelas. Maaf lah, nampak macam telan mic sikit dan mulut kena dekat dengan mic. Okay, sebenarnya lepas SPM panjang cerita dia kalau nak bagi tahu perjalanan saya macam mana boleh berjodoh dengan UniKL ni. Masa selepas SPM saya sambung diploma di tempat lain. Tapi saya dah habis diploma dekat tempat lain tu. Tapi orang kata malang sekali sebab lepas saya habis tu COVID start. Jadi bila COVID dah start, jadi peluang pekerjaan tu saya nak cari kerja. Tapi semua company nak buang pekerja. Jadi saya tak ada peluang untuk bekerja. Jadi saya fikir satu benda yang membuatkan saya minat something. Macam saya sebenarnya saya minat, jujurlah saya minat matematik tapi tak adalah pro mana kan. Jadi saya anggap macam mungkin coding ni boleh pergi jauh. Sebab saya ada minat time bulan 12 hari tu dengan negara Jepun. Dan saya ingat, saya cadang macam kalau saya join UniKL ni, saya dapat buat langkah pertama untuk pergi ke negara Jepun. Sebabnya dekat UniKL ni, dia ada offer untuk exchange student dan juga boleh praktikal dekat luar negara. Jadi saya pilih UniKL untuk saya teruskan perjalanan saya dalam pelajaran, dalam foundation. Sebab saya ambil foundation, saya anggap macam saya dah tua kan. Jadi kita nak ambil degree cepat. Jadi foundation lah jalan dia kalau banding dengan diploma. Jadi rasanya itu je dulu kot. Kalau bercerita panjang lebar nanti kan takut sampai ke maghrib kan live ni. Jadi kita risau. Faham. Okay, kita ada soalan daripada komen kat Facebook. Soalan daripada Azim Ismail. Dalam degree software engineering ada kata subjek Mandarin, betul ke? Okay, kita nampak hilang. Okay, kita suruh Damia jawab boleh tak? Damia dalam ni kan, degree software engineering. So first kali sebab course kan, course ni memang betul-betul minat. Tak ada like macam orang cakap ni nak masuk ni apa sembang UIN ni, memang reka-reka tak ada. Memang minat dari sekolah menengah lagi untuk subjek IT. So dekat UniKL IT ni memang khas untuk IT kan. So saya pun survey lah semua subjek, semua course semua and the syllabus. Lepas tu yang tadi tu saya cakap saya pilih foundation sebab setahun je untuk sambung ke degree.
So yang bestnya sebab kalau uni lain tu saya tak berapa sure. Kalau ni saya dah nampak terus. Memang saya dah survey dia punya senior from past year. Kalau lepas FFCT ni memang peluang untuk kita sambung ke degree tu tinggi jugalah. So saya dah kurang risau sebab memang saya rasa memang tak pernah kot lagi orang yang tak dapat sambung ke degree, which is so peluang untuk saya lebih ambil ni memang tinggi sikit. So tu first reason. And then MIT ni memang saya dah survey, ini je yang saya rasa paling sesuai untuk saya. Orang boleh setuju lah, antara banyak-banyak universiti yang menawarkan bidang IT, MIT lah pilihan yang terbaik. Ada je universiti lain pun, tapi yang ni lagi saya rasa lagi secure dari segi like after kalau lepas graduate pun peluang kerja tu pun tinggi. So memang dah nampak terus kita punya masa depan. Bagi saya lah. Okay, ada soalan daripada Hasbiahas. Okay, kita nak minta Arif tolong jawab, boleh tak? Waktu foundation better duduk dalam residency atau tidak? Arif, cuba jawab. Sebab awak duduk dalam residency kan? Sebab okay, Assalamualaikum. Jadi untuk jawab soalan ni, better duduk dalam residency atau tidak? Dia soalan yang saya tak boleh nak bagi valid lah. Sebab saya hanya duduk dekat residency, tak nak duduk lagi dekat hostel UniKL. Tapi kalau cerita pasal residency yang kita orang duduk ni, saya rasa bagus sebab dekat dengan UniKL, hanya dalam 550 meter kot kita orang berjalan setiap hari. Walaupun tengah-tengah bandar tapi rasa dia sejuk lah sebab banyak pokok-pokok yang tutup kita orang kan. So bila jalan-jalan dengan kawan, dia rasa best sikit sebab kita rasa macam fun kan, ada kawan-kawan nak borak, no dah sampai. So lepas tu bila other than that, bila UniKL dekat kan, residency dengan UniKL, so senang lagi kita nak bincang dengan member dekat situ. So daripada kalau contoh kita dekat hostel, maybe kalau tempat-tempat jauh sikit luar daripada residency kita orang ni, maybe susah nak jumpa. So kalau ada residency ni senang je nak datang ke kampus and then boleh buat perbincangan, contoh dekat library kalau disediakan ataupun bilik-bilik study kita orang, lebih kurang macam tu lah. Jadi saya tak dapat nak jawab residency bagus atau tidak. Tapi kalau saya sebagai seorang yang duduk dekat residency sahaja, saya rasa bagus lah, berbaloi lah. Saya rasa saya boleh tambah. Tapi untuk CSBR, kalau untuk yang foundation yang akan masuk dalam untuk intake Julai tahun ni, saya rasa semua foundation akan duduk di hostel UniKL dekat Bangsa, dekat Jalan Tanduk. And kalau ikut comparison, bagi saya, pendapat saya, it is better to stay in hostel sebab satu, dia lebih jimat kos, and lagi satu dia lebih secure, dia punya keselamatan student dekat situ lebih secure sebab ada senior yang stay kat situ, and ada security yang jaga juga kat situ. And ada dari segi personal opinion, bagi sesiapa yang baru nak cuba tinggal sendiri ataupun macam tak ada pengalaman duduk asrama ke macam tu, it is better to live in hostel sebab dia lagi jimat satu, and dia lagi selamat dan senang untuk pergi ke kampus juga. Dari segi transportation pun tak ada masalah. Transportation macam saya tahu tadi dekat dengan LRT from Jalan Tanduk tu, and Jalan Tanduk LRT Bangsa, lepas tu boleh turun dekat Dang Wangi, lepas tu jalan tak jauh pun, 500 meter je, dan dah sampai UniKL. So and foundation untuk next intake rasanya dia takkan duduk residency for that 1 year. Dia akan duduk dekat asrama hostel Jalan Tanduk tu. Okay, so ada soalan lagi, bagaimana capai internet di sana? Capai internet tu kalau ikut dari segi saya punya kawan sebelum ni, dia orang macam bagi satu port untuk connectkan, kena bawa sendiri modem tu, which is bahagi tong-tong dengan kawan-kawan untuk beli dengan housemate tu. Lepas tu dia akan ada port sambung kat situ, memang akan dapat free internet lah. Dan internet pun memang laju jugalah kat sana. Kawan tu semua kawan saya beritahu. Ada soalan kalau tak kita nak tanya, nak minta panel kita cerita lagi sikit pasal diorang. Okay, Ridwan,
Nak tanya? Ya boleh, apa dia? Habis FICT nak sambung apa? Nak ambil course apa time degree nanti? And kenapa? Terima kasih. Okay, and kenapa? Okay. Terima kasih pada moderator Daniel. Okay, selepas saya habis FICT, saya ingatkan saya nak sambung BSE lah, Bachelor Software Engineering. Sebab saya minat dengan coding, insyaAllah saya boleh score. InsyaAllah, doa-doakan. InsyaAllah. Tapi apa yang saya rasa kelebihan di UniKL FICT ni, UniKL MIT, kalau masuk FICT dan sambung degree di UniKL MIT tersebut, ialah dia macam mana, sebab saya ada kawan, dia programmer. Dia beritahu kat saya yang kalau sambung belajar bab IT ataupun bab IT lah, especially yang dia cerita, UniKL adalah sebuah universiti yang up to date lah, dia punya sistem dia punya language dia, maksudnya memang berbaloi lah belajar dekat sana. Dan lecturer saya dulu pun dekat tempat saya belajar dulu, dia pun ada suggestkan juga dekat anak murid dia yang masuk bagi IT dekat tempat saya belajar dulu. Dia kata kalau nak masuk degree, better masuk UniKL. Nak masuk dekat sambung kat tempat sama boleh, tapi kalau nak lagi banyak peluang, lagi banyak pengalaman kita punya tentang IT tu, masuklah UniKL, disuggestkan. Jadi memang saya nampak UniKL MIT ni satu step yang besar lah bagi saya sebab saya masuk sini kan. Dan sebelum saya masuk FICT ni pun, saya nak tambah sikit moderator boleh? Saya nak tambah sikit. Sebelum saya masuk FICT ni, saya ada juga survey dekat universiti lain, asasi foundation dekat universiti lain. Tapi kebanyakannya apabila saya survey, saya call, saya tanya menarik, tapi tak menarik seperti UniKL lah. Ini jujur saya cakap, bukan saya nak cakap orang kata auta, ini fakta. Sebab tu saya pilih di UniKL. Okay, terima kasih. Encik boleh buka? Sama-sama Encik Ridwan ni. Okay. Okay, jap. Okay, kita nak, tadi kita dah pergi semua dekat foundation kan. Okay, kita nak tanya kakak bachelor kita. Okay, tadi dia dah cakap kenapa, apa dia punya, bila dia ambil degree, course apa and kenapa pilih degree kan. Okay, nak tanya pasal UniKL dekat Damia. Apa yang bagi Damia, apa yang menarik dekat UniKL yang Apa yang menarik Ya, betul. Apa yang menarik sebelum ni saya pernah face to face dekat UniKL dulu kan. Apa yang menarik dia kelas dia pun condition dia best, dan kalau belajar kat situ selesa lah, kiranya luas lah kelas tu. Dan kita orang pun dekat UniKL pun ada sediakan makmal, so like every code, nak buat coding ke, nak buat multimedia ke, animation or something, dah ada sediakan semua apa PC kan. So, lepas tu apa yang best lagi, kawan-kawan pun best. Lepas tu lecturer pun semua bagus, lecturer yang berpengalaman dan ajar pun mudah faham, and then dekat dengan LRT. So nak pergi balik pun LRT senang je. Okay, itu yang best kan. Okay, thank you Damia. Okay. Bahagian lecturer tak ada kompromi, memang sangat-sangat best. Dia boleh jadi satu memori yang paling berharga lah dalam sejarah pendidikan sebagai pelajar universiti. FICT ni lah lecturer saya rasa paling betul. Betul Aziz. Betul Aziz apa yang awak cakap tu, sebab betul kan? Betul, sebabnya saya dapat rasa macam satu bonding yang orang kata kukuh, yang baik antara lecturer dan juga anak murid dia lah. Sebab kita tak rasa segan, tak rasa malu lah bila kita nak bertanya dengan lecturer. Sometimes kalau dekat universiti lain, kita rasa macam takut nak tanya. Takut nanti yang yelah kita kena scolded ke apa kan. Tapi dengan lecturer UniKL, dia memang kalau kita tak tahu, kita tanya je. Jangan takut lah, memang lecturer akan ajar. Malam pun dia akan reply juga. Betapa lilin tu dibakar lah orang kata. saya setuju dengan pendapat Ridwan. Okay, kita ada soalan daripada Hasbiah lagi. Okay, Arif, cuba jawab soalan. Dia tanya macam mana nak kelas waktu foundation setiap hari ke? Dan dari jam berapa sampai berapa?
Alright, so Assalamualaikum untuk jawab soalan. Dia tak pernah skip kelas so so saya rasa dia layak untuk jawab soalan ni. Silakan. Alhamdulillah lah. Attendance saya setakat ni semua 100% lagi. Jadi untuk jawab ya Allah. Okay, so Assalamualaikum. Untuk jawab soalan ni, kelas waktu foundation setiap hari ke? Betul. Setiap hari. Dari jam berapa sampai berapa. Dia depends on kelas juga sebenarnya. Sebab kita orang ada 3 kelas. L01, L02 dan L03. Jadi macam saya L02, hari Isnin maybe daripada 8.30 pagi sampai 10.30 pagi, 10.30 pagi sampai 12.30 pagi, and then 2.30 petang sampai 4.30 petang. Dia macam tu lah, dia bunyi padat kan. Tapi sebenarnya bila kita dengan lecturer dekat situ, dia tak rasa padat pun. Dia rasa macam tengah salin-salin nota, lepas tu macam dah 10.30 dah. Lepas tu dah habis dah, lepas tu macam alah, baru nak sambung lagi kan. So nanti kita kena tunggulah kelas nanti kan. So tu cerita pasal foundation setiap hari ke? Betul. Tapi depends on kelas macam saya cakap tadi. Macam saya L02, ada L03 8.30 sampai 10.30, 10.30 sampai 12.30 tu dia tak ada. Tapi 2.30 sampai 4.30, 4.30 sampai 6.30. Dia macam tu lah, dia depends on kelas. Dari jam sampai berapa sampai berapa tu dia depends on kelas. Jadi saya rasa tu je kot untuk jawab soalan. Tapi nak lama sikit boleh. dia punya jadual tu dia bukan dari 8.30 pagi sampai 6.30 petang direct tau. Dia macam ada satu gap. So nasib kalau macam ada kelas saya. Dulu SEM 1 saya kelas banyak petang. So pagi tak ada kelas. So saya just perlu masuk kelas tu petang je lah. So kalau SEM 2 ni dia banyak pagi dan petang. So dia bukan jadual masa sekolah menengah dulu. Dia straight. Dia ada gap. So benda ni semua boleh relax sikit lah. Dia tak pack pun. Kalau kita tengok foundation ni orang takut sebab takut jadual padat semua tu kan. Sebenarnya dia tak pun sebenarnya. Itu je. Okay, terima kasih Faiz. Okay, Hasbia kita break kejap 1 minit. Nanti kita akan datang balik dengan soalan bagaimana nak score waktu foundation. Okay.